Sedar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia, ku terhutang budi. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku, satu. Negaraku tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepadanya kita berserah. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku, satu. Gaungkan namamu ke seluruh dunia, Malaysia, aku bahagia. Ku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darahku. Cubaan suara 1 2 1 2.
Alin, tadi kelas apa Alin? Tadi kelas English. English. Cikgu Syahidah kan? Uh-uh. Dapat tak cikgu bagi handout tadi dekat Padlet? Sempat tak tengok? Dapat? Dapat tak? Okey. So far okey ke vektor Alin? Apa dia? So far vektor okey ke? Okey. Okey kan? Sebab cikgu cadang kita most probably akan ada exam. Jadi cikgu cadang nak buat soalan on vektor sahaja. Macam mana nak buat soalan dalam online? Maksudnya cikgu mungkin akan bagi soalan kat Padlet. Awak akan buat atas kertas kajang atau kertas kosong. And then you have to snap your answer and submit pada cikgu. Tapi masa cikgu bagi. Masa cikgu bagilah dalam sejam setengah. Oh. Cikgu nak tanya basically in vector saja kot. Sebab kalau cikgu buat 2-3 topik, cikgu rasa agak berat juga sebenarnya. Kan, even cara nak jawab pun mungkin susah sikit. Nak tanya soalan pun susah kan. Kalau tanya soalan kan jadi macam kelas pula nanti. Bila midterm? Nanti dia akan keluarkan jadual bulan puasa ni nanti insyaAllah. Bulan puasa ni akan keluar. Kiranya bulan. Macam ni? Kiranya bulan. Bulan 5. Cikgu rasa ujung bulan ni dah start puasa. Nanti akan keluar jadual baru untuk bulan puasa. Dalam bulan puasa tu juga ada exam nanti. Tapi dia tak lama lah dia macam contoh macam Maths ada satu paper je, and then masa pun sejam setengah. Oh, dia tak banyak paper pun. Yes. Dia tak, bukan macam actual exam lah. Nak dapatkan markah je. Yang lain mana Sekejap saya pergi panggil. Alright. Cikgu. Lambat lah Mal. Ha? Lambat. Sekejap. Tak pandai pakai. Kenapa suara cikgu slow? Pagi tadi cikgu buat kelas dengan kelas satu lagi, dia kata suara cikgu kuat sangat. Slow ke suara cikgu? Terus keluar Kuat je. Kuat kan? Rasa amal yang kelakar. Cikgu tak ada bagi homework kan? Tak ada. Tak ada kan? Seronok betul. Subjek lain banyak homework? Boleh lah. Boleh lah kan? Okay. Mal, orang lain dengar suara cikgu kuat je Mal. Okay, dengan kuat-kuat. Tadi saya refresh balik. Ampunkan saya. Hamzah okey Hamzah? Okey ke? Sempat tak tengok soalan yang cikgu bagi dekat Padlet tu? Kalau tak sempat, download sekarang. Dah keluar dah Siapa yang tak sempat tengok handout cikgu bagi, pergi tengok sekarang dekat Padlet. Jadi senang nanti nak discuss. Baiklah. Cikgu rindu saya tak? Tak. Dah keluar Oh, dah. Adlin. Apa dia cikgu? Dah keluar tadi. Saya merajuk. Cuma cikgu notice bila guna Hangouts ataupun Meet, dia punya masalah dia untuk cikgu lah. Sebab bila cikgu share screen, cikgu tak boleh nak bagi students participate tau. Macam nak jot down kan. Penting. Tak boleh nak tulis kan. Itu je lah masalah dia. Cikgu notice antara kekurangan dia lah. But on the good side is that dia
apa? Tak hack. Dia tak hang, and then cikgu tak terkeluar, then boleh proceed up to 1 hour and so on kan. Okay, game. English belajar kat mana? Quiz. Quizzes. Yes. Seronok kan belajar kat quizzes So, knock. Quizzes macam level budak sekolah rendah lah. Anak cikgu darjah 2 pun online kelas dia pakai quizzes juga. Yang dapat emulate lah, dapat apa lah, dapat token lah. Best tau. Budak-budak seronok lah. Dapat redemption question. Okey, jam cikgu dah 3.10. Cikgu nak start. Lambat sangat yang lain sebab kita baru ada 6 orang je. So cikgu start dulu lah. Baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Okey, hari ni soalan hari ni agak khas sikit cikgu nak bincang dengan awak. Masih lagi vektor. Kita masih lagi vektor bentuk-bentuk soalan paper tu. Cuma yang cikgu rasa seronok buat soalan vektor dengan awak adalah cikgu boleh kata kelas kita punya level of understanding tu dah up to SPM punya kerendah. Okey, sebab all this was soalan yang cikgu buat dengan awak semuanya adalah soalan-soalan SPM punya level. Ada setengah soalan terakhir yang cikgu tengok tu even harder daripada SPM sebenarnya. Okay, so the good news is that kita boleh kata kita dah betul-betul faham lah. Cikgu boleh declare kita dah betul-betul faham. Cuma maybe awak perlukan banyak latihan. So tadi masa Adlin masuk awal tadi, cikgu mention kita nanti akan ada exam. Awak tahu kan? Tahu. Kita akan ada exam. Okay, so cikgu bagi tahu awal ni supaya awak boleh prepare awal. Okay, exam kita akan fokus on vector sahaja. Okay, on vector sahaja. So cikgu rasa ni antara peluang yang baik untuk awak nak faham betul-betul vektor. Dan soalan yang cikgu tanya pun 5 soalan sahaja, soalan format paper 2. Faham Faham. Okay, so senang je. Dia vektor, 5 soalan, semua soalan-soalan bentuk paper 2. Masa pun tak lama, sejam setengah sahaja. Okay, so kita akan buat online, cikgu akan bagi dalam bentuk PDF. So awak jawab, nanti awak ambil gambar dan send kat cikgu balik. Maybe cikgu bagi through Google Classroom. Okay, so dah boleh start. Baik. So dah boleh start. Dah boleh start belajar daripada hari ni lah untuk kita punya exam. Mungkin inilah kali pertama kita boleh lulus. Okay, dengan exam online ni. Cikgu pun tak pernah buat lagi exam online ni macam mana. So kita tengok sini macam mana jadi. Okay, nah, cikgu nak share screen. Kita hari ni nak tengok soalan. Cikgu nak tengok soalan SPM sebenar dengan awak. Okay, so kita nak tengok macam mana SPM sebenar yang kita dah faham selama ni boleh apply tak untuk SPM. Okay, so this is how soalan SPM yang sebenar. Okay, tengok ya guys. Ini adalah soalan SPM, cikgu share dengan awak. Ini adalah soalan SPM tahun 2016. Tahun 2016. Dia adalah dalam paper 2 section A. Soalan nombor 5 cikgu masih ingat lagi. 2016 paper 2 section A soalan nombor 5. Dekat sini pun ada tulis nombor 5 ni. Soalan ni pun tulis nombor 5. Okey. Now, ini adalah antara soalan SPM vektor yang cikgu akan ingat sampai bila-bila. Memang cikgu akan ingat sampai bila sebab pada tahun 2016 cikgu awak form 1 masa tu 2016. Masa Wan Hazim jadi ketua pelajar, cikgu ingat lagi cikgu masa tu mengajar 3 kelas untuk SPM advance. Cikgu ajar 5F, cikgu ajar 5B, cikgu ajar 5G 5G kelas account pun cikgu ajar juga masa tahun tu. So apa jadi masa tahun tu adalah kita punya senior macam kita lah kan. Kita semua cakap, oh cikgu vektor boleh buat cikgu kita dah biasa jumpa soalan vektor. Sekali masa SPM, most students terkejut tengok soalan vektor sebab soalan vektor tak nampak langsung macam vektor. Perasan tak? Sebelum ni kalau kita buat soalan, kita akan jumpa soalan yang macam mana guys? Kita akan jumpa soalan yang dia ada diagram macam segitiga lah kan? Betul tak? Ini ada garisan ni terkeluar sana lah, terkeluar sini lah kan? Betul? Okay? So bila tahun 2016 tak ada satu pun pattern diagram yang diorang dah drill tau. Sebab awak punya senior pun sama juga. Diorang drill sama macam mana cikgu drill awak, macam tu dah cikgu buat dengan seniors. Okay, so all this while diorang dah
Dia okey, highlight anak panas sana, highlight anak panas sini, update sana, update sini. Masa exam mostly tak boleh buat. Okey, so cikgu nak share tahun 2016 punya soalan macam mana. Okey, yang kedua adalah, awak perasan tak kalau baca soalan ni, cikgu tunjuk awak soalan ni, dia kata diagram ni menunjukkan ada 3 board. Okey, so kita terus masuklah ni, sambil cikgu cerita sambil masuk. Ada 3 board, ada board A, ada board B, ada board C. Dia buat kat diagram ada board A, board C, board B, board A. Okey, so dia kata dekat sini, board A dengan board B ni bergerak mengikut arah yang betul. Dia bergerak mengikut arah air dan dia kata board A punya vektor, dia highlight kat sini. Board A punya vektor dia kata adalah 2I tambah J. Kejap, ada orang nak masuk. Ada orang ketuk pintu. Anak cikgu Iza. Bukan, ni Anik Izwan. Ha? Ni orang lagi, Muhammad Syakir. Lagi tak nak masuk? Tak ada Okey. Cikgu sambung. Alright. Tadi cikgu dekat mana? Dekat board A. Board A dia bagi vektor 2I tambah J. Dan board B dia bagi vektor 6I tambah 3J. Okey, sekarang cikgu nak share dengan awak. Bila habis paper 2 at Maths tahun 2016, masa tu bulan 11 tak salah cikgu, student keluar ada yang jumpa cikgu directly, dia kata soalan vektor tak macam soalan vektor. Especially kelas 5G jumpa cikgu. Okay, so bila cikgu tengok kertas paper tu, sebab paper tu boleh bawa keluar atau paper dia, so cikgu tengok soalan ni cikgu sedikit frust. Cikgu frust sebab apa guys? Sebab soalan ni ada ciri-ciri soalan physics. Nampak tak? Sebab soalan ni dia mula menggunakan perkataan-perkataan seperti velocity. Dalam sains ada juga kan velocity? Dah masuk dah sains velocity. Velocity dah jumpa dah? Belum ni. Okey, velocity dalam bahasa Melayu dia disebut sebagai hal laju. Oh, dah. Dah masuk kan? Hal laju pecutan tu kan? Okey. Jadi bila tahun bila tahun 2016 keluar soalan ni, jadi ramai yang panik. Sebab soalan ni tak nampak macam maths. Dia nampak lebih kepada science or physics. Jadi kalau macam student yang kelas science, orang dah biasa buat soalan hal laju ni, sebab dalam physics ada. Tapi macam kelas account, ramai yang panik. Okey, so cikgu pun masa tu cikgu rasa cikgu kurang setujulah dengan soalan ni sebenarnya, sebab dia terlalu saintifik sangat. Awak nampak tak cerita dia? Ada 3 board bergerak, ada hal laju masing-masing, and then board C ni pun tak tahu apa pasal tiba tercorner, and then budak-budak panik. Sebab soalan dia langsung tak ada ciri-ciri soalan vektor. Okey, boleh follow So tahun ni ada 2 sebab ada 2 sebab. Ada orang lagi nak masuk, seorang lagi satu ni. Sarah, okey Sarah. Okey. Okay, back to the question. So cikgu boleh kata soalan tahun ni dia masukkan banyak elemen yang mengacau pelajar punya fokus. Fokus kita masa kelas dengan masa exam beza tau students. Kita mungkin dalam kelas kita confident, kita rasa yakin, kita buat drilling banyak. When it comes to examination, dia berbeza guys. Masa exam awak panik, awak duduk seorang-seorang, awak tengok kawan lain minta kertas banyak, kau minta kertas sikit kan. Orang lain tekan kalkulator banyak, kau macam baru tekan 2-3 butang je. So awak panik. And then bila jumpa soalan yang tak biasa jumpa, lagilah kita panik. Okay, now kita nak cuba buat soalan ni. So soalan ni kata, awak faham cerita dia kan? Ada 3 board, ni di atas air board ni bukan terbang tau, di atas air. Dia ambil gambar daripada atas, di atas air. Board A dengan board B ni sama arah, sebab dia ikut arah air. Yang board C ni kalau tengok soalan B, dia kata nanti last minute tu salah arah. Sebab ada gangguan, ada technical error. So soalan ni sangat mudah, dia kata tentukan, determine how many times the resultant velocity of boat A compared to the resultant velocity of boat B to boat A. Kalau baca dalam bahasa Melayu lagi senang nak faham, dia kata tentukan berapa kali ganda hal laju boat A. Tentu balik ni penting ni, tentukan berapa kali ganda ni antara keyword dia. Kali ganda boat, apa dia kata kat sini? Boat B dia comparekan dengan boat A. Boat B dengan boat A. So we have 2 boat kat sini. Dia nak tengok boat B dengan boat A ni berapa kali ganda laju dia, beza dia. Cikgu tengok dekat diagram ni guys. Cuba tengok dekat diagram ni, nampak macam siapa lagi laju? B. Nampak macam B lagi laju. Okey. Boleh tak bagi tahu cikgu kenapa awak nampak macam B lagi laju? B lagi depan. Dalam diagram nampak dia lagi depan kan. Kalau pertandingan mungkin nampak macam dia menang. Okey, kalau kita tengok on vector punya aspek, yang awak tengok diagram tu macam soalan bahasa Melayu pun orang tahu kan.
Kalau on maths punya perspektif, macam mana nak tahu B tu lebih ke depan, lebih laju? Tadi dia tulis kat sini, macam mana awak rasa apa? Saya rasa C lagi laju. Awak rasa C lagi laju. Okey, sekarang cikgu sebut B dengan A, awak dah advance. Okey, soalan kata compare B dengan A. Okey, cuba tengok B ni. B ni, diagram ni tulis dalam soalan kata, dia punya hal laju adalah disebut sebagai 6I tambah 3J. Okey, manakala board A, dia pun ada vektor juga, A kecil, dia punya vektor ditulis sebagai 2I tambah J. Kan? So kalau kita orang yang ambil maths ni, kita dah nampak dah. A ni nombor-nombor dia nombor-nombor yang kecil, betul tak? Compare dengan vektor B, nombor dia besar. Perasan tak? Kan nampak kan? Nampak kan? Okey, tu satu aspek yang kita boleh nampak B lebih laju. Kemudian kalau kita tengok dari segi admaths lagi sekali, kan cikgu dah kata vektor guys, lebih panjang vektor itu lebih besar nilai dia. Ingat tak? Lebih panjang satu vektor tu, dia akan jadi lebih besar. So cikgu tengok kat sini, vektor B punya garisan adalah lebih panjang. Itu menunjukkan vektor B lebih laju. Faham tak? Okey, compare dengan vektor A. Sekarang dia tanya kita antara B dengan A ni berapa kali ganda laju ataupun B ni berapa kali ganda laju daripada vektor A. Faham cerita dia? Faham. Okey, sekarang macam mana kita nak tunjukkan? Ada orang kelas 5F semalam dia kata beza dia nampak macam 3 kali ganda. Orang nampak tak? Ada orang nampak ni macam beza dia 3 kali ganda. Nampak sebab dia punya equation. Kan? Equation dia kan macam yang B tu tulis 6I, A tu tulis 2I. Nampak macam beza dia 3 kali ganda sebab dia kali 3. Perasan tak? Perasan kan? Cuba tengok yang dia punya J ni. J yang dekat A ni 1. J yang dekat B ni 3. A pun kali 3. So dia kata beza antara A dengan B adalah dia tulis 3 kali ganda. Siapa setuju? Saya. Kan? Senang kan? Lepas tu awak tengok dia punya markah. Lepas tu awak terkejut. 4 markah guys. 4 markah kalau tulis macam tu, tu dah bukan admaths. Okay, nampak kan? So sekarang ni cikgu rasa, takkanlah 4 markah macam tu jalan kerja dia. Betul tak? So apa sebenarnya yang dia nak kita tengok? Kalau 4 markah guys, tu siapa bergaduh tu? Kalau apa jadi tu? Amal. Mal, awak apa Mal? Aku pula. Hakim juga Hakim. Oh. Kim. Zafar. Dah faham. Okay, kalau soalan tu 4 markah guys. Okay, soalan yang 4 markah. Dalam paper tu awak kena ingat kalau 4 markah, 1 markah tu memang confirm untuk jawapan yang betul. 1 mark adalah given untuk 1 markah untuk jawapan yang confirm betul. So maksudnya ada 3 markah lagi yang awak kena tackle. Maksudnya dia punya workings dia banyak tau. Kalau kata ada 3 markah untuk workings. Okay, so kalau jawab 3 kali ganda macam ni je, ni 1 markah pun tak dapat sebenarnya. Dan ada workings, jawapan pun salah sebenarnya. Okay, so macam mana kita nak kaitkan dia dengan vektor? Dekat mana kita nak buat ni? Kalau ikut jalan kerja yang kita buat sebelum ni, kan ada kita buat macam compare lah, betul tak? Ingat tak kita buat macam compare, ada buat tambah-tambah vektor lah, betul? So ni macam mana kita nak start ni? Macam mana kita nak tunjukkan siapa lagi laju, siapa lagi perlahan? Ada tak jalan kerja yang kita buat sebelum ni yang boleh apply? Boleh ada. Okay, jalan kerja macam mana tu? Siapa boleh tolong? Tambah dua-dua. Tambah dua-dua, okey. Kalau A tambah B, betul jadi apa? Kalau kita tulis A, kita ada vektor A, lepas tu kita tambah dengan B. Kalau kita buat macam ni, kita boleh tahu ke berapa kali ganda dia laju? Katakan berat cikgu 60 kg. Berat anak cikgu 20 kg. Kan? Lepas tu cikgu nak check berapa kali ganda beza cikgu dengan anak cikgu ni? Bahagi. Kata awak bahagi dapat 3 kan? Okey, bunyi-bunyi yang mengganggu 3 kali ganda kan? Kalau guna konsep awak kata tambah, kalau tambah 60 tambah 20, tak nampak pun berapa kali ganda, betul tak? Dapat 80. Lepas tu 80 ni apa benda? Ini kalau berat cikgu dukung anak-anak cikgu, betul tak? Tak ada kena mengena langsung. Tak ada kena mengena langsung dengan berapa kali ganda. So sebenarnya Kalau tolak boleh. Macam mana? Tolak. Kalau? Tolak. Okey, kalau tolak 60 tolak 20 dapat berapa?
40. 40. Adakah beza kali ganda cikgu 40 kg? Tak kan? Itu beza Itu beza. Dia kata nak berapa kali ganda? Tu kena bahagi. Kena bahagi. Okey. Kita cikgu tulis kat sini Kena bahagi. Ni tu fokus guys Sebab soalan ni keluar masa SPM. Awak kena bayangkan macam mana seniors kita berhadapan dengan soalan masa SPM, macam mana cara dia orang berfikir. Adakah mereka tolak, adakah mereka tambah, adakah mereka bahagi. So kita mungkin berhadapan dengan soalan yang sama kan. Kalau kita ambil SPM tahun 2016, kita buat macam mana? Adakah kita akan bahagi? Okey, tengok ni guys. Kalau kita kata bahagi, cikgu pernah tak buat dengan awak sebelum ni soalan vektor menggunakan kaedah bahagi? Pernah tak kita buat latihan sebelum ni guna bahagi? Tak pernah. Tak pernah langsung kan? Cikgu tak pernah langsung buat dengan awak vektor kena bahagi. Wafi pun masuk. Cikgu tak pernah lagi buat bahagi. Jadi jalan kerja bahagi cikgu rasa tak valid sebab setakat ni kita memang tak pernah guna kaedah bahagi. So macam mana nak buat? Apa yang kita dah pernah buat? Bagi tahu cikgu, apa yang kita dah pernah buat? Tambah dengan tolak. Kalau yang cikgu cakap yang variation tu ingat tak kita pernah buat kaedah variation macam cikgu Siti ajar? Yang ada bentuk ikan tu. Kan? Kita pernah buat ni kan? Pernah. Okey, boleh tak kita apply antara vektor A dengan vektor B ni menggunakan kaedah ikan ni? Boleh. Boleh kan? Okey, masa bila? Okey, ni dengar Yang ni dengar sebab Alin kata boleh. Jadi cikgu harap awak pun faham kenapa boleh. Okey. Masa bila kita boleh guna kaedah ikan ni? Masa bila? Adakah setiap masa? Okey, masa bila? Masa bulan puasa? Kan. Masa bila? Dia bukan setiap masa kan? Dia ada Okey, formula. masa bila? Waktu bila yang soalan kata okey, you have to use this. Masa bila? Masa dia Masa dia parallel. Masa dia parallel sahaja. Ataupun ada setengah lain soalan kata collinear. Collinear ni macam parallel, cuma dia duduk atas garisan yang sama. Contoh macam ni kan, parallel macam ni. Ni parallel. Kan, dia sama sengit. Okey, kalau collinear, dia dua-dua atas garisan yang sama. A kat sini, B kat sini, C kat sama. Dua-dua dia parallel atas garisan yang sama. Tu apa pasal tu? Kalau tak ada apa-apa, off lah mic tu Kalau mengganggu alam sekitar, off mic tu. Okey. Ini kalau dia duduk atas garisan yang sama, kita panggil dia collinear. Ini pun sama konsep dia macam parallel juga. SPM boleh tanya. Okey, faham So ingat guys, kita kalau nak guna simbol ikan ni, simbol proportionate, bukan semua masa boleh guna. Kita hanya boleh guna waktu parallel sahaja. Now, ada tak konsep parallel dekat diagram ni? Cuba tengok. Ada. Ada. Kat mana? Kat mana? A dengan B. A dengan B B dengan A. nampak macam parallel, betul tak? Sebab tu dia kata A dengan B bergerak ikut arah air. Maksudnya dia ikut arah yang sama. Dan kalau berenang kat swimming pool, dua-dua ni bergerak pada arah yang sama ke depan. Mamat ni je tengah-tengah berenang cramp pergi tepi contohnya. Kan? Tapi A dengan B ni bergerak dengan arah yang sama. Bila gerak arah yang sama, maka dua ni parallel. Cuma sekarang soalan SPM tak sebut pasal parallel. Jadi dia kebat dekat situ guys. Dia tidak menggunakan perkataan parallel. Kalau tak tahu memang tak tahu ni. Okey? So kalau dia parallel, cepat-cepatlah tulis dia ada macam jalan kerja yang Cikgu Siti ajar, simbol proportionate. Follow tak apa Cikgu cakap ni? Faham Faham Okey, guys, bila kita ambil exam, buat benda yang dah belajar. Jangan buat benda yang tak pernah buat. Contohnya bahagi tadi, jangan buat bahagi. Sebab kita tak pernah buat bahagi dalam vektor. Cikgu tak pernah ajar awak, ambil vektor A, bahagi vektor B, tengok apa jadi. Kita tak pernah buat lagi macam tu. Okey, yang kita buat selalunya ada simbol ikan, ada tulis sama dengan K, kita compare. Boleh? Alright, now let's proceed. Apa nak jadi dengan simbol proportionate ni? Apa yang selalu kita akan buat? Dia akan tukar jadi gajah. Jadi apa? Apa jadi dengan dia? Apa yang akan jadi dengan simbol ikan tu? Kalau Cikgu Siti ajar. Sama dengan apa? Sama dengan Dia formula yang formula. K. Dia sama dengan K, betul tak? Dia akan bertukar menjadi sama dengan K. K itu constant. Apa-apa huruf pun boleh. Kalau awak pakai huruf hijaiyah pun boleh. Cikgu saya Islamik, saya nak guna huruf ba.
Kan? Jadi sama huruf ba. Jadi awak tulis kat sini sama dengan buat huruf ba buat huruf ba. Any constant. Kalau kata nak nampak macam canggih sikit, cikgu saya nak gunakan simbol macam nampak macam maths, guna theta. Guna theta pun boleh juga. Okey, tapi dalam buku teks maths kata apa? Paling bagus gunalah huruf K. Guna huruf K. So sekarang jadi A sama dengan KB. Okey, di sini awak akan dapat 1 markah. Examiner akan tulis K1, dia bulatkan. Okey, apa maksud K1? Kiki ke maksud dia? Kiki budak ni buat kelakar. Apa maksud K1? Apa maksud K1? Yeah? K1 K1 maksudnya dapat 1 markah. So K tu dia stands for kaedah. Faham Kaedah. Maksudnya dia tak tengok jawapan kita betul ke salah. Dia cuma nak tengok method kita tu betul tak. Oh, budak ni betul method dia. Dia gunakan simbol proportionate. Dia tukarkan je sama dengan K. Okay, budak ni layak dapat 1 mark kat sini. So dapat markah kaedah. Okay, follow apa cikgu cakap ni? Okay, kemudian apa yang boleh kita buat dengan vektor A dengan vektor B ni? Sepatutnya kita dah tahu dah A dengan B ni. Ya? Masukkan nombor yang dia dah bagi tadi. Dia bagi tadi kat sini tadi. A dekat sini, B kat sini dah bagi dah. A tu dia tulis jadi 2i tambah j. So cikgu pun akan tukar jadi 2i tambah j. Ini soalan Masukkan saja. Masukkan, bagus, masukkan. Cikgu pun dah sebut masukkan tadi. Okay, very good. So yang cikgu tulis 2i tambah j ni adalah A punya. Betul A punya. Kemudian sama dengan K. B dia bagi tak B? B bagi. Bagi kan? 6i tambah 3 3j. Guys, siapa boleh bagi tahu cikgu, kita ada terlepas sesuatu yang sangat besar. Apakah dia? Meter per second. Meter per second. Meter per second. Meter per second tu unit kan? Okay, so cikgu cakap dengan awak lagi sekali Unit ni kalau yang wave tu wave ada tak? Cikgu buat tak wave? Buat kan? Buat. I ada wave, J ada wave, I ada wave, J ada wave. Satu benda cikgu dah tinggal. Ini sangat besar ni. Ini bukan benda kecil-kecil ni. Ada tak? negatif 1 tu Ya? Apa ni? negatif 1 tu Negatif 1 kat mana? ke MS MS. Oh, MS negatif 1 tu. Macam ni guys. MS negatif 1 ni, kita dengar MS negatif 1 ni adalah simbol bagi halaju. Halaju. Macam kalau kita punya berat kita apa? Berat simbol kg kan? Cikgu, berat saya 100 kg. Itu berat. Contohnya. Okey. Kalau laju 5 meter per second. Unit dalam exam kalau tidak ditulis tidak mengapa. Unit tak tulis tak apa. So tak ada masalah tak buat meter per second 1 ni. Ada satu benda tertinggal ni. Come on guys. Cikgu mungkin tak highlight tadi kot. Kat mana tertinggal? W. Betul. W ni apa? Laju Laju apa? yang dibagi. Okey, laju yang dibagi. Laju mewakili apa? Laju A dah bagi, laju B dah bagi. Laju apa pula W ni? Air. Ya? K. Laju air. Boat ni dia bukan letak atas tanah, dia letak atas air. Betul? Bila letak atas air, kelajuan air memberi sedikit sebanyak faktor boat tu ke depan. Faham? Jadi sepatutnya kita kena expect boat ni bila gerak dia kena tambah sekali dengan air tu punya laju. Macam kita lah, kita masuk sports day, acara track kan. Kita lari mungkin tak laju, tapi Allah tolong dia tolak dengan angin. Kan. Dia hantar tentera-tentera gaib dia melalui angin, kau pun rasa macam kau lari laju. Itu maksudnya awak punya vektor awak lari campur dengan angin punya vektor. Faham? Cerita pasal sports day sedih kan? Sedih tak dapat sports day tahun ni. Tahun terakhir pula tu Lorong. Okay, now sepatutnya kita tambah apa kat sini? Awak patut tulis tambah dengan vektor W dekat belakang tu. Okay, so sekarang sama macam B. B pun sama. Bila dia letak atas air, B pun terkesan dengan hal laju air. So tulis tambah W di belakang. Cikgu tanya cikgu punya student tahun 2016, berapa ramai yang keluar exam, cikgu cakap, awak tambah tak W? Yang baru terfikir, alamak cikgu saya tak tambah
Habis tu boat tu letak atas tanah agaknya. Kan? Kena tambah W ni. Okey, so awak teruskan lagi working awak, tunjukkan pada dia yang awak nampak W pun ada vektor. Berapa vektor W? 2I tambah J tambah berapa W dia tulis? Berapa dia tulis W tu? I I tambah 1/2J. tambah 1/2J. Very good. Ini W punya halaju. Dia pun ada vektor juga. Faham cerita dia? Faham Okey, macam mana dengan yang B ni? B pun sama ni, cukup nampak ni. 6I kan? Yang dia punya je dah 6I tambah 3J. Dia tambah pula dengan W, dia jadi lagi laju. Berapa kat sini nak tulis? Nilai yang sama juga. Nilai yang sama juga, guys. Macam tu. Okey, setakat ni follow? Faham Okey, sekarang macam mana kita nak tambah ni? Tambahlah I dengan I kan? J dengan J. Okey, so kalau awak buat sebelah kiri dulu. Awak akan nampak dia jadi 3I. Siapa nampak 3I? Betul tak 3I? Nampak. 2I tambah 3I jadi 3I. And then J tambah setengah J, tak sure pakai kalkulator Tak sure pakai kalkulator. So dia akan jadi 3/2J. 3/2J. Itu yang sebelah kiri punya. Okay, sebelah kanan apa jadi? 7 kan? Kat 7I. 7I. 7. Very good. 7I. Good. Plus pakai kalkulator. 4J. 4J. Sorry. 7 Third. over 3. 2. 2. Yes. Pakailah kalkulator, guys. 3 tambah setengah pakai kalkulator. Faham tak? Ni congak. Rugi Result awak SPM terletak di masa depan congak awak. Rugi. Lebih kita guna kalkulator. Okey, sikit lagi ni. Apa lagi yang boleh kita buat? Doa itu bagi. Kau memang suka bahagi Apa lagi nak buat ni? Kan cukup darab kan? Expand kan? K ni dia boleh kali ni. Dia boleh kali. Expand lah. 7 K I. Betul? Betul. Tambah 7 over 2 K KJ. KJ. Very good. Okay, sebelah kiri ni tak boleh buat apa dah. Dia dah maintain dah. 3I tambah 3/2J. Okey, sekarang guys, dah nak siap. Sikit je lagi. Apa yang patut kita buat selalunya? I ke kiri. Yes, kita akan buat apa kita panggil ni? Compare. Compare. Banyak kali tak kita buat kaedah compare dalam kelas? Banyak. Banyak sekali. So SPM akan tanya juga. Dia akan tanya kita compare juga. Follow? Betul. Cikgu cadangkan masa exam. Kalau buat anak panah macam ni tak apa student. Tarik je, tunjuk je. Compare, biar dia nampak. Biar dia tahu kat sekolah kita belajar macam ni. So bila dia dah buat anak panah macam ni, garisan macam ni, cikgu cadangkan awak buat macam ni. Awak tulis I dekat atas ni. Maksudnya dia tahu awak tengah tengok yang I punya bahagian. Tulis I sebelah kiri 3. Yang sebelah kanan tulis apa? 7K. Nampak? 7K. So kalau kita teruskan lagi workings ni, kita sambung kat sini, awak akan nampak 3/7 sama dengan K. Nampak tak? Ataupun orang sebut K sama dengan 3/7. 3/7 kan? Kalau nak compare J boleh tak compare J? J pun boleh kan? Boleh. Tengok J punya pula. Okay, J punya buat kat sini. Sebelah kiri tulis apa? 3/2. Sebelah kanan tulis apa? 7/2K. Ini kalau tak tahu kira pakai kalkulator. Kalkulator tulis 3/7 juga guys. Dia kata K 3/7 juga. Okay, boleh? Okay, sekarang apa yang Cikgu Siti kata? Cikgu Siti kata lepas dah dapat K, kena buat apa dengan K tu? Letak balik. Letak balik dekat original equation yang dekat atas tadi yang masa awak mula-mula declare K ni. Tu dia. Dekat situ awak akan tulis A sama dengan 7. Sorry, cikgu tipu. 3/7 B. Ini yang dia nak tengok, awak akan dapat full mark. Nampak? Jadi kalau siapa yang kata cikgu 3 kali ganda je lah cikgu, jawapan dia buat 3 kali ganda je, memang salah. Dah tak dapat markah, salah pula tu.
Boleh? Nampak tak? Boleh kan? Okey, sekarang Nampak. saya tanya awak. Kaedah buat yang kaedah ikan ni berapa kali kita buat? 2. 2 kali kan? Cikgu rasa cikgu bang awak banyak sebelum ni. Ada Kedah, ada MRSM kan? Yang kaedah compare ni memang kita buat banyak kali. Almost semua soalan vektor mesti ada kaedah compare ni. Okay? As if kita macam dah tahu soalan bocor dah. Tahun ni kalau keluar soalan vektor, macam mana sekali susah pun mesti kena compare. Sebab tahun 2016 dah membuktikan dah guys. Bila pemeriksa pengebas soalan tu buat soalan lain macam sikit, jalan kerja dia masih lagi tetap sama. Masih lagi suruh buat compare dan juga ada simbol ikan. Awak follow ke apa cikgu cakap ni? Follow Okey. Setakat ni cikgu pause diam. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kenapa nak kena tambah W ke? Kenapa tak tolak W? Tak perlu tak ada nak tanya Markah dia. Markah dia macam mana? Okey. Tadi kita dah dapat K1 tadi kat sini. Cikgu guna warna lain kejap. Supaya awak nampak pemarkahan dia. Okey. Okey, tadi kat sini dah dapat dah. K1 tadi kat sini Okey, bagus dia tanda K1. Markah kedua adalah apabila pelajar boleh ada ciri-ciri macam ni Dia tambah ni cikgu tak rasa ada markah. Tambah ni cikgu tak rasa ada markah. Tetapi bila pelajar tu boleh compare macam ni. Dia boleh buat equation. Okey, 3 sama dengan 7 okey ni kat sini. Another 1 mark kat sini. Okey. In fact kalau kita buat anak panah compare macam ni pun dah dapat markah dah. Dapat menghasilkan 2 equation kiri kanan macam ni pun dah another 1 mark. Okey, dia tulis kat sini K1. Dekat sini pun sama. Bila pelajar tu tahu nak compare 3 sama 7 okey, K1. Nah, cikgu cerita dengan awak dalam exam bukan setiap masa kita dapat jawapan yang betul kan? There are times kita akan buat calculate, betul tak? Okey, kemungkinan masa exam ada antara kita yang tak tulis 3 sama dengan 7 okey, dia mungkin tulis, let's say dia tulis 4 sama dengan 6k, katakan dia tulis macam ni. Ini confirm salah tau. Cikgu akan cakap confirm jawapan dia salah. Tetapi dalam exam bila dia buat macam ni, pemeriksa masih lagi bagi dia 1 mark. Okey? Markah apa? Markah pasal dia compare. Faham tak? Sebab K ni semua ni adalah kaedah. Dia tengok method yang betul. Faham Okey, very good. Tapi kalau dia dah salah kat sini, dia cuma akan rugi markah dekat last sekali lah. Markah last sekali yang dekat atas ni, kalau dia betul, macam cikgu tulis kan 3/7B ni, dia akan dapat markah N1. N1 ni maksudnya dia dapat 1 mark. N ni stands for nilai. Jawapan dia tu menggunakan nilai yang betul. N1. Tapi kalau dia salah, apa yang soalan buat? Katalah kat sini, orang buat 3/7 kan? Dia dapat 3/8 katakan. 3/8. So macam mana orang tu tanda? K1 kan. Dia tulis N0. Maksudnya pada peringkat ini, markah kat sini dia dapat 0 markah untuk jawapan. Faham tak? Tapi dia masih lagi dapat 3 markah on workings. Faham? Faham sebab tu kalau awak tengok soalan AdMaths, selalunya cikgu AdMaths akan gunakan simbol-simbol macam contohnya dia tanda, dia tulis K1. Dia tanda lagi, dia tulis P1. P1 pernah jumpa tak P1? Benar. P1 pemahaman. Okey. Selalu ataupun kita kata kalau dalam exam kita buat jawapan banyak-banyak kan, cikgu tu tanda macam ni tu. Dia tulis K1, K1, K1. Jawapan last sekali awak salah tau. Jawapan awak last sekali salah, dia buat N0. So awak dapat 3 markah kat sini atas kapasiti jalan kerja yang betul. That is why AdMaths sangat penting dengan jalan kerja, sangat penting. Tak tahu pun tulis je guys. Tak tahu kau tulis je. Kita tak tahu, kadang-kadang mungkin yang kita tulis tu pemeriksa tu nak tanda. Daripada kita tak tulis langsung, apa benda pun dia tak boleh bagi. Faham Alright. Cikgu nak proceed dengan soalan B. Soalan B lebih mudah daripada soalan A. Okay, soalan B kata on the way to the finishing line, waktu dia dah nak tamat, boat C ni ada buat hal boat C ni buat hal, dia kata boat C is facing a technical problem. Dia menghadapi masalah teknikal. Mungkin minyak habis, mungkin dia punya motor dia rosak, and off track. Dia terkeluar dari track. Macam kita masuk acara track kat Padang lah kan, acara track dekat Saisuka atau MSSD. Dan nak sampai finishing line tu barulah kaki kau nak sakit barulah awak punya penat tu terasa lah apa. So dia dah terkeluar daripada track. So dia kata bila dia terkeluar daripada track, velocity dia tulis sebagai
C sama dengan 2I tolak 3/2J. Ini siapa punya ni? Ini khas C punya. Apa jadi dengan C tadi? Kalau tengok C tadi, tengok C tadi dia terkeluar kan, nampak tak? On the way dia nak habis tu baru dia terpesong. So C punya vektor tadi dia tulis. Apa dia tulis tadi? Cikgu lupa dah. 2I tolak 3/2J. Okey? 2I tolak 3/2J. Jadi untuk soalan C ni guys, memang kalau soalan suruh buat vektor memang kita tak boleh buat lah. Sorry, kalau buat parallel memang tak boleh buat parallel lah, sebab dia langsung tidak parallel. Nampak tak? Dia terkeluar sikit kan? Dia tak sama arah dengan A dengan B ni. So soalan C ni, vektor C ni tak boleh gunakan parallel. Okay, so apa dia kata dengan C ni? Dia kata C ni dia dah terpesong. So dia minta kita cari, tengok soalan dia, find the resultant velocity ataupun resultant vector. Velocity vector. Ni resultant vector. Dalam bahasa Melayu kalau baca lebih mudah faham. Dia kata hal laju paduan. So macam mana kita nak tulis hal laju paduan untuk vektor C ni? Tambah dengan W. Tambah W. Very good. So rupa-rupanya C ni jalan kerja dia, ambil balik dia punya vektor ni, vektor dia ni ambil balik. Okey, 2I tolak 3/2J ni, belakang ni awak tambahlah dengan W. Okey, tambah W. W dia bagi berapa tadi? W kalau awak ingat lagi. W dia bagi tadi 1I tambah setengah J. Okey, so cikgu akan tulis W adalah 1I tambah setengah J. So teruskan workings. C sama dengan 2I. Awak follow kan ni guys? Follow kan? Oh. Okey, very good. 3/2J tambah 1I tolak, tambah tadi alamak lupa lah. Siapa ingat? Tambah setengah J, sorry. Tambah setengah J. Nampak tak kat bawah ni? Nampak. Tambah setengah J. Tak apa, nanti cikgu share dengan awak video lesson kita ni, nanti senang nak buat revision. Okey, dan apa nak buat ni? Tambah yang I dengan I, J dengan J. So dapat 3I tolak J guys. Tolak J. Pakai kalkulator. Jangan congak, pakai kalkulator. 3I tolak J. Itu C punya vektor. Memang tak sama gambar rajah tau. 3I tolak J. Sebab apa? Masa dia sengit ni, air masih lagi tolak dia. Air masih lagi tolak dia. Jadi dia tak adalah sengit sangat. Okay. So bila dia campur dengan air, dia jadi 3I tolak J. Faham Faham. Okay, very good. Okay guys, kita dah nak masuk second subtopik. Cikgu ada upload dekat Padlet lesson untuk hari esok. Kelas kita hari esok. Cikgu ada satu handout. Cikgu nak awak baca dulu boleh? Boleh. Boleh baca dulu. Okay, cikgu akan habiskan kelas hari ni pukul 3.50. Lepas tu cikgu nak bagi tahu awak, cikgu terangkan sikit. On next class kita akan belajar vektor dalam koordinat. Okay, kita nak tengok kalau soalan exam bagi kita koordinat, kita boleh tak buat vektor. Itu yang cikgu minta awak baca dalam Padlet tu, cikgu dah bagi handout. Okay, contohnya dia bagi kita satu koordinat B, dia kata cari vektor OB. Dia tulis kat situ, dia kata tulis cari vektor OB. O tu apa sebenarnya? Kita tulis find OB. Macam tu. Find OB. Tak ada ni. Dia vektor dah tak keluar dah, tak apalah. Find OB. Tak apa, dia tak tulis. Patutnya atas dia ada anak panah tu, but never mind. Okay. Find OB. OB ni macam mana? Find vektor OB. Find vektor OB guys, ini antara benda yang kita kata bonus. Kalau keluar soalan macam ni masa exam, bersyukurlah banyak-banyak. Okay, sebab dia cuma nak tengok kita gariskan anak panah. Okay, dia nak tengok kita gariskan anak panah daripada O maksudnya origin tau. O pergi ke B. Tu dia. Okay, so inilah nama vektor OB. Siapa ada soalan? OB ni. Faham So, cikgu akan tulis kat sini. Sekejap This one will be point.
Yang lain okey ke? Okay. Belajar sambil baring ke? Bukan eh? Tak. Oh, B. Okay, sekarang macam mana nak bagi nama dekat dia? Ini sangat senang guys. Ni favourite. Awak punya seniors punya favourite ni. Apa kita buat? Kita buat macam Cikgu Siti ajar dalam translation. Topik transformation ingat lagi tak? Ingat. Daripada objek nak pergi ke image, awak gerak sebanyak berapa kali ke kanan? 1, 2, 3 kan? Betul. Okay, so kita akan buat dalam bentuk matrix. Sekejap matrix, dia gerak berapa kali ke kanan? 3 kali ke kanan 3 kali ke kanan, berapa kali ke atas? 4. 4 kali ke atas. So dia akan jadi matrix 3, 4. Tulis dalam exam, vektor dia adalah 3, 4. Sebiji macam matrix. Boleh? Boleh. Senang. Favorite kita punya seniors. Okay? Katalah cikgu bagi satu koordinat lain. Cikgu buat koordinat kat sini. P. So soalan kata find vector BP. Find vector apa tadi? BP. Maksudnya apa? Daripada B nak pergi ke D. P. Okey, macam mana daripada B nak pergi ke P? Garis. Garis daripada siapa? B ke B ke P. B ke P Okey, kita garis B ke P. Nampak tak keluar mana dia? Pasal. Ya. Right. B ke P. So kalau ikut Cikgu Siti ajar tadi macam mana? 2 kali ke kanan, 2 kali ke atas. 2 kali ke bawah. Kalau 2 kali ke bawah tu macam mana? Ketik. Kalau 2 kali ke bawah macam nak tulis? Tapi 2 kali ke kanan tu betul kan? Dia gerak 2 kali ke kanan, tapi dia ke bawah kan? Kalau ke bawah ada negatif. Jadi 2 negatif 2. 2 negatif 2 ni khas untuk vektor BP. Clear tak guys? Senang. So next class kita akan buat benda ni. Vektor kalau duduk dalam koordinat. Selalunya vektor soalan macam ni kalau dia keluar dalam exam, dia keluar dalam soalan paper 1 sebab dia mudah. Dia bagi kita gambar rajah, kita gerak-gerakkan titik. Boleh Boleh. Okey, so cikgu jumpa awak esok. Jangan lupa tengok handout dekat Padlet. Okey. So kita punya attendance semua ada Ada. Okey, thank you very much guys. Terima kasih banyak. Cikgu jumpa awak lain kali insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.